Anak tidak sah taraf tidak boleh dibin atau binti nama bapa. Bot penambang karam seorang anggota PJA hilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Persekutuan memutuskan anak orang Islam yang dilahirkan di luar ikatan perkahwinan atau tidak sah taraf tidak boleh dibin atau berbentikan dengan nama bapanya. Justru ia memerintahkan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk mengeluarkan perkataan bin Abdullah daripada sijil kelahiran seorang kanak-kanak Islam dari Johor. Mahkamah juga memutuskan kanak-kanak itu yang dilahirkan di luar ikatan perkahwinan atau tidak sah taraf tidak boleh dibinkan nama bapanya. Keputusan majoriti 4-3 yang dipengerusikan Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Rohana Yusof itu membenarkan sebagai rayuan JPN, Ketua Pengarahnya dan Kerajaan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini. 4 daripada 7 hakim bersidang iaitu Datuk Rohana, Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Mohamad serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh dan Tan Sri Idrus Harun berpandangan kanak-kanak lelaki itu tidak boleh dibinkan nama bapanya. Datuk Rohana yang menyampaikan keputusan majoriti berkata, Seksyen 13A Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 tidak terpakai bagi pendaftaran kelahiran anak Melayu kerana mereka tidak menggunakan nama keluarga atau surname. Sebagaimana diperuntukkan Seksyen terbabit, ia tidak membolehkan anak tersebut didaftarkan dengan nama peribadi seseorang yang diketahui adalah bapa kerana ia bukan nama keluarga. Ujar Datuk Rohana, keputusan Mahkamah Rayuan bahawa kanak-kanak itu boleh menggunakan nama bapanya adalah tidak berasas sama ada secara perundangan atau fakta. Pada 25 Mei 2017, Mahkamah Rayuan membuat keputusan memihak kepada satu pasangan dan anak mereka yang memfailkan semakan penghakiman untuk mendesak Ketua Pengarah JPN menggantikan nama Abdullah pada kanak-kanak itu dengan nama bapa kandungnya dalam sijil kelahiran. Seorang anggota pasukan gerakan AM dilaporkan hilang dalam kejadian bot penambang berlanggar dengan sebuah kapal yang ditunda oleh kapal Pukat Tunda. Dalam kejadian di perairan Bandar Sendakan kira-kira jam 5.50 pagi itu, 3 mangsa termasuk juragan bot dilaporkan cedera parah manakala 34 penumpang lain selamat. Mangsa Korporal Osman Ongkal, 40 tahun yang menaiki bot penambang berkenaan dipercayai membantu menyelamatkan mangsa yang lain sebelum dilaporkan hilang. Sebelum kejadian, bot dinaiki 38 mangsa termasuk 21 pelajar sekolah dari kampung Tanjung Aru menuju ke jeti Pasar Umum Sandakan sebelum berlanggar sebuah bot yang sedang ditunda lalu karam. Difahamkan bot yang ditunda tu lampu dia tidak pasang. Jadi dia expect dia lepaslah untuk lalu tu. Jadi dia tidak tahu yang bot tu dia terlanggar lagi bot kecil dekat belakang tu menyebabkan dia tenggelam. Operasi menyelamat mangsa kemudiannya dilakukan pasukan Polis Marin dan Maritim Malaysia dibantu orang awam yang menyedari kejadian. 14 orang termasuk 3 yang parah dikejarkan ke Hospital Duchess of Kent untuk rawatan lanjut. Sehingga petang tadi, operasi mencari membabitkan 11 bot pasukan keselamatan dan 15 bot nelayan dilakukan di kawasan seluas 2 batu nautika dari jeti Pasar Umum Sandakan. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Dan ini pula mayat seorang remaja lelaki lemas lepas dihanyutkan arus di Pulau Giam berhampiran pantai Teluk Nipah, Pulau Pangkor semalam yang telah ditemui. Mangsa Muhammad Nazrul Helmi Nazri, 17 tahun ditemui oleh pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kira-kira jam 12.30 hari tadi. Jurucakap JBPM Perak memaklumkan pihaknya membuat teknik pusaran bot dan bersiap sedia untuk menyelam. Mayat mangsa dapat ditimbulkan ditemui pada jarak 5 meter dari lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Nur Omar Sapi ketika dihubungi mengesahkan penemuan itu. Mayat dibawa ke Hospital Sri Manjung untuk bedah siasat. Dalam kejadian semalam, Muhammad Nazrul dikatakan menyeberang ke Pulau Giam dari pantai Teluk Nipah bersama 2 rakannya ketika air surut. Namun ketika dalam perjalanan pulang ke Teluk Nipah, berlaku air pasang menyebabkan ketiga-tiga mangsa hanyut di bawah arus. 2 lagi rakan mangsa diselamatkan oleh bot membawa pelancong. Fenomena air surut Teluk Nipah ke Pulau Giam dikatakan berlaku hanya setahun sekali di Pulau Pangkor.
Seorang wanita warga emas cedera di paha selepas tertusuk jeriji ketika cuba memanjat pagar rumahnya. Difahamkan ketika kejadian pagi tadi, wanita berusia 72 tahun itu mahu keluar. Namun kunci pagar rumahnya tiada kerana dibawa salah seorang anaknya yang keluar bekerja. Ketika memanjat pagar, kaki wanita itu dikatakan tersangkut dan menyebabkan 2 batang besi jeriji tertusuk di pahanya. Pemangku Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Wan Kamarudin Wan Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 10.30 pagi. Pasukan bomba dan penyelamat terpaksa menggunakan pemotong hidrolik untuk memotong pagar rumah berkenaan bagi menurunkan mangsa. Namun proses mengeluarkan besi jeriji dari pahanya perlu dilakukan doktor di hospital bagi mengelak sebarang risiko. Mangsa kini menerima rawatan di Hospital Sibu. Seorang warga Indonesia berusia 29 tahun direman 7 hari bagi membantu siasatan kematian buruh ladang akibat ditetak dengan parang di Paka Dungun, Terengganu semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Hazwani Hussein Bustari bermula hari ini hingga 19 Februari. Kejadian didakwa berlaku di sebuah rumah kongsi kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Beril kira-kira jam 2.45 pagi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Zulkarnain Abdul Aziz, 39 tahun, dikatakan telah mengenali suspek selama 4 tahun dan bekerja di ladang bersebelahan. Siasatan awal mendapati mangsa sebelum itu telah bersama isteri dan 5 anak mereka ke rumah suspek untuk makan malam dan merancang untuk tidur di rumah suspek. Namun ketika memegang parang sambil menebas belukar di sekitar kawasan rumah, suspek telah menghampiri mangsa dan menetaknya di leher. Suspek kemudian menetak isteri mangsa namun terkena di bahagian tangan. Mangsa meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Suspek yang positif dadah jenis metafetamin ditahan selepas 5 jam diburu polis ketika bersembunyi di belakang sebuah rumah kongsi kira-kira 50 meter dari tempat kejadian. 12 pelajar ditahan polis susulan video tular seorang pelajar lelaki berusia 15 tahun cedera dipukul sekumpulan pelajar dalam kes buli di sebuah sekolah di Pasir Mas, Kelantan. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Mat Piah ketika dihubungi berkata, kejadian berlaku Ahad lalu dan kes berkenaan kini dalam siasatan. Jelasnya ketika kejadian kira-kira jam 6 petang, kumpulan pelajar itu berada di sekolah untuk menjalani aktiviti sukan. Kes membabitkan pelajar lelaki tingkatan 2 dan 3 di sekolah itu serta seorang lagi pelajar lelaki dari sekolah lain. Hasil siasatan mendapati mangsa dipukul serta ditumbuk selain disepak beberapa kali. Polis percaya kejadian berlaku kerana berebut teman wanita yang juga dari sekolah sama. Kejadian itu dirakam dan tular di media sosial sejak semalam. Bapa mangsa kemudian membuat laporan polis di Balai Polis Daerah Pasir Mas. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Pembacaan di arus digital boleh menjadi gelanggang penyebaran berita palsu serta isi kandungan yang boleh merosakkan masyarakat kerana terlalu banyak sumber yang tidak mempunyai sekatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ia adalah cabaran pembacaan pada masa ini untuk membezakan mana yang benar dan palsu atau yang dihasil melalui kajian dan yang dicipta secara picisan. Pengaruh digital kepada masyarakat begitu besar sehingga sumber pembacaan tradisional seperti surat khabar dan buku-buku semakin diketepikan. Namun begitu, ini tidak bermakna rakyat sudah berhenti membaca. Yang berubah ialah sumber pembacaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Dekad Membaca Kebangsaan DMK di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pagi tadi. Jelasnya salah satu cabaran yang dihadapi untuk menggalakkan budaya membaca ialah pengaruh digital ke atas masyarakat. Justru usaha dan program pembudayaan membaca perlu disusun secara sistematik dan diperluas ke segenap lapisan masyarakat. Program DMK memberi fokus untuk meningkatkan jumlah pembaca dan sasaran pembaca yang inklusif bermula 2021 hingga 2030 di seluruh negara. Kembali bersua.
Pengajian Al-Quran dan ilmu agama di atas rumah rakit di Sungai Pahang bukan sesuatu yang biasa. Sejak setahun lalu, kelas pengajian Al-Quran dan agama di atas rumah rakit Kiswah di Kampung Lubuk Kecil dekat seberang Temeloh Pahang ini adalah satu-satunya dalam negara yang diadakan secara berkala dan tidak mengenakan sebarang bayaran. Fakhrul Rizza Abdul Rahman, 39 tahun dari Temeloh yang juga dikenali sebagai Ustaz Hayat Kiswah, memilih konsep pengajian secara percuma itu agar tiada siapa yang tercicir hanya kerana tiada wang. Jelasnya, jika bayaran dikenakan, maka akan wujud dua golongan, iaitu pandai membaca Al-Quran kerana ada wang dan tidak pandai kerana tiada wang. Bagaimanapun, pengajian tetap memerlukan sumbangan kewangan. Maka beliau meletakkan tabung sebagai saluran sumbangan ikhlas daripada pelajar. Rumah rakit yang diusahakan bersama beberapa rakannya itu turut disewakan bagi aktiviti memancing atau riadah. Dan hasilnya digunakan bagi menampung aktiviti pengajian. Kelas secara berkala dianjurkannya mengikut ke lapangan kerana tiada penyewa. Semenjak bermula pada tahun 2016, keahlian kita sudah pun menjangkau sebenarnya hampir 100 lebih ya. Cuma pada tahun lepaslah bila kita memulakan kelas kita di atas rumah rakit ni, alhamdulillah ya, sambutannya sangat luar biasalah. Kita gunakan kesempatan yang ada dengan keistimewaan rumah rakit di atas Sungai Pahang ni untuk menarik lebih ramai penyertaan. Dan alhamdulillah semenjak kita mengadakan kelas kita ni di atas rumah rakit yang terdapat keistimewaan dan kelainan banding kelas Al-Quran yang lain, penyertaan kita alhamdulillah semakin memberangsangkan. Sementara itu, salah seorang pelajar, Muhammad Khairul Hafizi Jamaluddin, 35 tahun, menggesa orang ramai tidak kira umur, terutamanya golongan dewasa, untuk membuang rasa malu bagi menyertai kelas itu. Sejak saya belajar Al-Quran kelas mengaji di sini, alhamdulillah lah, mana banyak perubahan yang saya dapat. Belajar ilmu di sini daripada dulu tak kenal tajwid, sekarang alhamdulillah lah boleh kenal mat asli, semualah mat tu. Lepas tu start pada tahun lepas kita mulakan kelas pengajian di sini. Maknanya suasana tu memang lain daripada yang lain. Dan suasana tu dengan sunyi sepi, tak ada bunyi bising, mana ketenangan tu lebih. Mana kalau kita belajar di sini, insya-Allah lah banyak yang kita dapat. Dan saya pun ada ajak kawan-kawan, alhamdulillah ramai yang turut serta lah ke kelas ni. Bagi kaki pancing pula, selepas habis kelas mengaji, mereka boleh melakukan aktiviti memancing kerana banyak ikan dan udang di kawasan rumah rakit itu. Sejumlah 35 tan daun ketum bernilai 1.75 juta ringgit yang dirampas ibu pejabat polis kontijen Perlis dilupuskan hari ini. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Surina Saad, ia membabitkan rampasan sepanjang 2017 hingga 2019 dengan 183 kes telah diselesaikan. Pelupusan dilakukan di Kuartus Perumahan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar di hadapan Pengarah Pendakwan Negeri Muhammad Nordin Ismail dan Jabatan Alam Sekitar JAS Perlis. Polis Diraja Malaysia khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik akan melakukan pelupusan untuk ketum sejumlah 35 tan. Dan 35 tan ini cuma adalah 10% daripada rampasan yang kita telah lakukan. Tambahnya, baki daun ketum yang dirampas sebelum ini didapati telah reput kerana terlalu lama disimpan. Panjang Januari hingga Isnin lalu, Polis Perlis telah membuat tangkapan seramai 400 orang membabitkan kesalahan dadah dengan rampasan sebanyak 621 gram dadah pelbagai jenis. Dalam tempoh sama juga, 12,720 kilogram daun ketum dirampas. Setelah mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada trilogi filem rock, pengarah terkenal Muhammad Khalid kembali membawa kabar gembira buat peminat filem tanah air. Rock for Rockers Never Die, filem baharu arahannya, bakal jadi titik permulaan kepada perjuangan mengembalikan era rock kepada generasi milenium. Penampilan segar pelakon muda dijangka mampu mencetuskan kembali fenomena rock and roll dalam industri muzik tempatan. Abang dia dah bangun. Abang belum kenal budak-budak band saya kan. Ni Omar. Yang ni Acap, Keyboardist. Itu drama. Seri yang Tayangan perdana filem yang diteruji oleh Hazamah, Syarwani NS Adam John
Dan bulan teri itu berlangsung di Cineplex E-Curve, Mutiara Damansara malam semalam. Rock 4 Rockers Never Die turut membawa penampilan istimewa Dato' Awi, Adri Hashim dan Pekin Ibrahim. Yang abang nampak sekarang perkara adalah generasi baru ni. Generasi baru ni, they don't give a hoot about rock. Diorang ada muzik diorang. Diorang memang ada muzik diorang. Tapi ruginya kamu tak tangkap muzik rock ni. That's why abang buat rock 4 ni. Abang harap mereka sedar akan keunikan irama rock. Filem ini dizahirkan melalui penceritaan berkisarkan perjalanan pemuzik rock tanah air yang sehingga kini masih gigih memperjuangkan genre itu selain membawa penonton mengimbau detik nostalgia. Dia memang dia rindu syuting, dia rindu dengan rock. So saya sambut dengan hati yang buka. So Abang Muhammad bagi saya pertanyaan 100, saya balas balik 120 ataupun 300 atau 400 kepada Abang Muhammad. Dia tahu kan masa syuting tu Abang Muhammad dia tak auto sihat, so dia tak boleh nak fokus pada set tu lah. Rock 4 Rockers Never Die bakal menemui penonton mulai 20 Februari ini di pawagam seluruh negara. Skill apa pula kali ni? Kalau boleh saya nak skill Steve Vai pula. Lain dah muzik zaman. China memecat pemimpin politik utama di wilayah Hubei yang teruk terkesan dengan wabak COVID-19 sehingga mencatatkan 1,355 kematian. Berdasarkan laporan agensi berita Xinhua pada Khamis lalu, Setiausaha Jawatan Kuasa Wilayah Hubei Parti Komunis China CPC Chiang Chaoliang akan digantikan oleh Datuk Bandar Shanghai Ying Yong namun tidak memberikan maklumat lanjut. Pemecatan Chow Liang menyusul selepas dua pegawai kesihatan Hubei yang paling kanan menerima nasib sama Isnin lalu. Ketika semakin banyak kritikan dilontar terhadap cara pihak berkuasa tempatan mengendalikan krisis epidemik berkenaan. Wilayah itu melaporkan peningkatan mendadak kes COVID-19 yang menjadikan jumlah jangkitan mencecah hampir 60,000 di seluruh China selepas pihak berkuasa Hubei menukar cara pengiraan mereka. Tekanan terhadap pegawai tempatan semakin meningkat susulan kes kematian seorang doktor yang dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa Wuhan kerana mencetuskan amaran mengenai virus baru terbabit. Pihak berkuasa Wuhan turut berdepan kritikan bulan lalu kerana meneruskan majlis makan awam tahunan membabitkan 40,000 keluarga beberapa hari sebelum bandar berkenaan diisytiharkan menjalani perintah berkurung. Perubahan lain di wilayah itu termasuk pemecatan seorang pegawai utama Palang Merah di Wuhan kerana didapati gagal menjalankan tugas. Susulan itu, Beijing turut menghantar seorang pegawai kanan, Chen Yizin, untuk menyelia aspek kawalan wabak berkenaan. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerima pakai satu resolusi mengenai operasi multinasional untuk mengawasi gencatan senjata yang berkekalan di Libya. Resolusi yang dikemukakan di Britain itu menyeru gencatan senjata segera dilakukan dengan menamatkan bekalan senjata kepada kedua-dua pihak bertelagah, mematuhi sekatan senjata dan mengundurkan tentera serta melarang campur tangan mana-mana negara anggota dalam krisis di Libya. 14 negara menyokong resolusi itu manakala Rusia berkecuali. Resolusi itu juga menyeru semua negara dan wakil antarabangsa yang menghadiri persidangan Berlin di Libya pada 19 Januari lalu untuk menunaikan komitmen mereka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres diminta menyediakan laporan mengenai langkah dan syur yang perlu diambil untuk memantau keberkesanan usaha gencatan senjata. Bagaimanapun di sebalik gesaan itu, tentera Haftar masih melancarkan serangan. Sejak April lalu, tentera Haftar telah melancarkan serangan menyasarkan kerajaan yang sah di Libya menyaksikan lebih 1,000 mangsa terkorban. Laporan sukan. Pakar pecut Terengganu Incorporated Cycling Team TSG Harif Saleh mencipta sejarah baharu Lead Tour di Langkawi LTDL apabila mengungguli peringkat ke-7 dari Bagan Pulau Pinang ke Alostar Kedah petang tadi. Harif jadi wakil negara pertama memenangi 2 peringkat edisi ini yang terdahulu menguasai peringkat ke-5 di penamat Bandar Meru Raya Selasa lalu. Hujan renyai mengeringi perumba dari Bagan yang menjadi venue permulaan peringkat ke-7 menuju Alostar sejauh 130.4 km. Namun ia tidak merencatkan suasana meriah di Dewan Datuk Haji Badawi ketika majlis pelepasan 116 pelumba dari 21 pasukan tepat jam 9 pagi tadi. 5 pelumba berjaya meloloskan diri dan salah seorangnya, Daniel Haikal dari pasukan kebangsaan.
Haikal berjaya mencuri mata di zon pecutan Sungai Petani dan Gurun, memperbaiki kedudukan dalam keseluruhan pelumba. Laluan kering selepas zon pecutan, kedua meningkatkan tempo kayuhan pelatun dan berjaya menangkap kumpulan pendahulu di kilometer terakhir. Menuju garisan penamat, henjutan bertenaga Harif berjaya menewaskan pelumba Bardiani SCF Faizan, Matteo Pellucci dan Taj Jones dari arah Pro Racing Sunshine Coast. Harif juga mencipta sejarah, satu-satunya pelumba Asia yang telah memenangi 3 peringkat sepanjang edisi LTDL. Saya pun tak tahu nak kata, kena rasa memang teramat-amat rasa bangga lah, macam ke selama usaha saya sebelum-sebelum ni jatuh. Itulah ada ni, Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah. Kepuk ada, budu ada, bahan belaka. Bagi kedudukan pemegang jersey, ia masih tidak berubah. Jersey kuning pendahulu disandang pelumba Sapura Cycling Team Danilo Cialino dari Itali dengan catatan masa keseluruhan 24 jam 10 minit 51 saat. Jersey putih terbaik Asia setia bersama Yevgeny Fedorov dari Vino Astana sejak peringkat pertama lagi. Manakala Nur Aiman kekal mendahului kedudukan Raja Bukit dengan kelebihan 9 mata sekaligus mempertahankan jersey merah sejak peringkat kedua. Dan jersey hijau Raja Pecut masih diungguli pelumba World Tour NTT Pro Cycling Max Walshid. Baik saudara, sekian berita TV9. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan pertunjukan udara Singapura yang terbesar di Asia. Saya Mazhar Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam muhibah.